Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Madam Siti Nur Aziati binti Saharudin selaku lecturer pengurusan agensi pelancongan dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Aufa Ahwas bin Zamri daripada DPHU 5D dan merupakan presenter yang pertama. Tajuk majalah ahli kumpulan saya ialah Santai-Santai Terengganu. Di dalam slide merupakan senarai ahli kumpulan saya. Slide yang berikutnya berkaitan dengan deskripsi bidang tugas. Aufa menghasilkan majalah berkaitan Kampung Losong dan mengemaskini maklumat di dalam majalah. Saudara Hanif menghasilkan majalah berkaitan Masjid Kristal dan membuat susun atur dan menggabungkan semula majalah. Saudari Fitrina menghasilkan majalah berkaitan Pulau Perhentian dan menggabungkan video pembentangan. Saudara Izul menghasilkan majalah berkaitan Pulau Kapas dan menyediakan slide pembentangan. Dan yang terakhir, saudara Akil menghasilkan majalah berkaitan Pulau Redang dan menyumbang idea semasa menghasilkan majalah. Slide yang berikutnya merupakan carta alih penyediaan majalah. Carta alih penyediaan majalah ini dilakukan bermula daripada tarikh menerima tugasan sehingga tugasan dihantar. Bermula 1 Oktober penerimaan tugasan dan pencarian ahli kumpulan telah dilakukan. Pada 5 Oktober pembahagian tugasan telah dilaksanakan. 10 hingga 20 Oktober pengumpulan maklumat telah dilakukan oleh ahli kumpulan. 21 dan 22 Oktober perbincangan tema majalah dan perbincangan berkaitan dengan muka hadapan dan belakang majalah. 13 November, ahli kumpulan kami telah merangka bentuk dan susun atur majalah. Pada 15 November, penghasilan majalah dan slide dan serta membuat rakaman dan mengedit video pembentangan. Pada 17 November, semakan semula majalah dan yang terakhir 19 November, tugasan dihantar. Baik, pada slide yang berikutnya merupakan tentang muka hadapan majalah kami. Jenis tulisan yang saya gunakan untuk tulisan Santai Terengganu ialah font Adumu Regular yang bersaiz 69 berwarna ungu. Font ini diambil kerana menarik dan saiz yang saya ambil untuk memperlihatkan tajuk majalah kami. Dan warna ungu merupakan tema kami. Bagi tulisan Mu Tunggu Aku Datang, saya mengambil font Amsterdam 4 yang bersaiz 45 berwarna putih. Font ini saya ambil kerana unik dan saiz yang saya ambil supaya tulisan itu lebih jelas dan menarik. Dan warna itu bagi tulisan itu lebih menyerlah. Bagi tulisan Senyum Sokmo, font Marta saiz 30 berwarna putih. Font ini saya ambil kerana bagi menunjukkan Senyum Sokmo adalah trademark kami. Pada slide yang berikutnya telah masuk ke dalam isi majalah kami. Yang pertama, iaitu Kampung Losong.
Bagi tulisan Kampung Losong, saya mengambil font Agrandi Type Black yang bersaiz 30 berwarna ungu. Bagi tulisan Terengganu Pantai Timur, saya mengambil font Marta saiz 52 berwarna hitam. Bagi kedua gambar yang berada di dalam majalah, saya mengambil sumber daripada Google dan warna latar ataupun background untuk majalah kami, saya memilih 3 warna iaitu peach, kelabu dan ungu. Hal ini untuk menarik minat pembaca untuk terus membaca majalah kami sehingga habis. Kita masuk sikit ke dalam tajuk Kampung Losong. Saya ingin menceritakan sedikit berkaitan dengan sejarah Kampung Losong. Kampung Losong mempunyai peristiwa ataupun asal-usulnya tersendiri. Dan Kampung Losong ini merupakan salah satu tempat yang sangat popular berada di Terengganu. Peristiwa nama Kampung Losong ini diambil daripada seorang perempuan yang berbangsa Bugis telah melarikan diri meninggalkan kampung kerana kalah di dalam peperangan di negerinya. Dan Kampung Losong mempunyai beberapa pecahan. Antaranya Kampung Losong Haji Su, Kampung Losong Haji Masjid, Kampung Losong Haji Awang dan sebagainya. Hal ini kerana Kampung Losong mempunyai ketua ataupun puak-puak yang tersendiri. Suka saya memilih Kampung Losong sebagai isi di dalam majalah kami ialah kerana Kampung Losong mempunyai tempat yang menarik. Kerana Kampung Losong merupakan pusat pelancongan yang berasaskan makanan yang terkenal di Terengganu. Penjenamaan losong sebagai jenama makanan tradisi Terengganu iaitu keropok lekor membuatkan nama losong dijaja untuk meyakinkan pembeli mengenai kualiti dan rasa keropok itu. Keropok losong ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Keropok losong ini ialah keropok yang mana di Terengganu lebih sedap dan lembut berbanding keropok yang dijual di tempat lain. Dan keropok losong ini mempunyai saiz 5 hingga 6 inci sahaja dan rasanya lebih enak berbanding keropok yang dihasilkan dari mana-mana tempat yang lain selain daripada negeri Terengganu. Selain itu, keropok losong ini juga dia mempunyai harga yang sangat berpatutan untuk para pelancong membeli ataupun menjamahnya. Dan itu saja daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan pada presenter yang seterusnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanafi Nazmi daripada kelas DPHU 5E. Nombor matrik DHU 2019-23593. Hari ini saya akan menerangkan
salah satu daripada tajuk di dalam majalah ini iaitu Masjid Kristen. Untuk tajuk utama, saya menggunakan jenis tulisan Agrandir Type Black bersaiz 30 dengan warna ungu. Untuk tulisan Terengganu Pantai Timur, saya menggunakan jenis tulisan Marta bersaiz 25 dengan warna hitam. Seterusnya, untuk isi huraian tajuk, saya menggunakan jenis tulisan Marta bersaiz 20 dengan warna hitam. Saya telah memuat turun beberapa gambar Masjid Kristen daripada laman Google sebagai hiasan untuk mencantikkan majalah saya ini. Kemudian saya menggunakan warna latar belakang majalah ini dengan warna peach, kelabu dan ungu. Masjid Kristen merupakan masjid yang dibina di atas permukaan Sungai Terengganu dengan menggunakan bahan kaca dan keluli sahaja serta kelihatan seperti kristal. Oleh sebab itulah ia dinamakan Masjid Kristal sempena reka bentuknya yang berkilau seperti kristal. Masjid ini telah dirasmikan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Tun Datuk Seri Haji Abdullah bin Haji Ahmad Badawi serta Yang di-Pertuan Agong Tunku Mizan Zainal Abidin bersama-sama menyaksikan perasmian masjid pintar pertama di Malaysia ini. Masjid ini tidak mempunyai tingkap dan hanya mempunyai 15 pintu. Akan tetapi, masjid ini tetap selesa dengan penghawa dingin yang menyejukkan ruangan solat. Masjid yang cantik di bahagian luar dan dalam ini mempunyai kombinasi warna yang harmoni iaitu putih dengan warna kristal keemasan disulami permadani merah lembut menutupi bahagian lantainya. Dengan keluasan 2,146 km persegi, masjid ini mampu menempatkan 700 orang pada satu-satu masa. Selain itu, Masjid Kristal menjadi lebih indah sekiranya dikunjungi pada waktu malam kerana dihiasi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni ditambah dengan pantulan daripada dinding kaca masjid tersebut. Masjid ini menjadi antara tempat yang wajib dilawati di Terengganu kerana bangunan ini adalah salah satu mercu tanda kebanggaan negeri Terengganu. Assalamualaikum, nama saya Nur Maizatul Fitrina daripada kelas 5F. Sebelum saya membentangkan tentang pulau perhentian, saya ingin menerangkan format majalah saya dengan lebih terperinci. Jadi pada lampiran ini saya menggunakan aplikasi Canva kerana mempunyai banyak jenis, pilihan, warna, saiz serta gaya kreativiti yang dapat saya hasilkan. Seterusnya, jenis tulisan yang saya gunakan untuk topik utama iaitu pada pulau perhentian, saya menggunakan jenis tulisan Agrandi Type Blank bersaiz 30 dan berwarna ungu gelap. Untuk Terengganu Pantai Timur pula, saya menggunakan tulisan Marta bersaiz 25 serta warna hitam. Seterusnya, untuk subtopik pula, saya menggunakan jenis tulisan Agrandi Type Black bersaiz 24 dan berwarna ungu. Bagi penerangan tajuk ini, saya menggunakan tulisan Marta bersaiz 20 dan warna hitam. Kemudian saya memuat turun gambar dari Google dan menggunakannya sebagai hiasan lampiran. Sebagai warna latar, saya memilih warna kelabu, ungu dan warna seakan pasir. Baiklah, saya memilih pulau perhentian yang terletak di Terengganu kerana destinasi ini merupakan antara destinasi utama yang menarik dalam senarai pelancongan. Selain itu, tempat ini juga merupakan destinasi pelancongan yang banyak membantu dalam menjana pendapatan ekonomi negara. Kepulauan perhentian adalah kepulauan di daerah Besut Terengganu, dikenali sebagai perhentian kerana bermaksud titik berhenti dalam bahasa Melayu, merujuk kepada peranan tradisional pulau-pulau sebagai jalan masuk kepada pedagang antara Bangkok dan Malaysia. Terdapat dua pulau utama, iaitu Pulau Perhentian Besar yang dikenali sebagai Greater Perhentian dan Perhentian Kecil sebagai Liza Perhentian. Pulau ini mengandungi 5 pulau-pulau kecil iaitu Susudara, Serengih dan Rawa yang tidak berpenghuni terletak di pulau kecil. Jarak
Pulau 10 Batu Nautika iaitu 19 km dari pantai dalam timur laut negeri Terengganu dan sekitar 40 batu iaitu 64 km selatan dari sempadan Thailand. Selain itu, keluasan pulau ini adalah 15.35 km persegi. Pulau ini juga terletak di Laut Cina Selatan. Di samping itu, ketinggian pulau ini adalah 100 meter dan ia terkandung dalam Kepulauan Nusantara. Masyarakat di Besut umumnya bertutur dalam bahasa Melayu Kelantan, namun bahasa Inggeris banyak digunakan dan difahami untuk menambung pasaran pelancongan yang sedang berkembang. Kepulauan Perhentian telah menjadi destinasi pelancongan yang popular untuk keluarga dan backpacker kerana banyak pilihan penginapan yang menampung hampir semua anggaran. Pulau Perhentian telah muncul pada banyak peta abad ke-19 dan ke-20 sebagai destination island kerana timbul dari zaman penjajahan Inggeris sebagai terjemahan bahasa Inggeris dari Stop Point. Pulau Perhentian adalah salah satu pulau di mana pelarian Vietnam atau orang perahu mendarat pada tahun 1970-an. Seterusnya, mari kita lihat iklim di Pulau Perhentian. Iklim di Pulau Perhentian mengalami musim monsun yang lebat antara bulan November dan Februari dan sebahagian besar pulau pada dasarnya ditutup untuk pelancong. Resort dan perkhidmatan feri dihentikan selama ini kerana cuaca, tetapi masih ada perkhidmatan bot setiap hari untuk melayani kampung nelayan di Pulau Perhentian kecil. Rata-rata setiap tahun Kepulauan Perhentian menerima lebih dari 100 inci hujan dan rata-rata mengalami 12 jam siang hari. Untuk lampiran yang kedua, saya menggunakan format yang sama seperti lampiran yang pertama. Tarikan utama yang menjadi perhatian kepada pelancong adalah dua pulau ini berada di perairan tropika yang menjadikan sekitar perhentian jernih dengan warna birus. Taman laut yang ditentukan di pulau ini mempunyai karang dan hidupan ikan yang cukup hebat. Semasa musim puncak, perairan tenang dan sangat baik untuk belajar menyelam dengan salah satu pusat menyelam di pulau ini. Berbeza dengan pulau-pulau jiran Lang Tengah dan Redang. Pulau-pulau perhentian memiliki berbagai macam akomodasi mulai dari anggaran hingga pertengahan. Sebilangan besar tempat penginapan terdapat di perhentian besar, pulau yang lebih besar dan perhentian kecil, pulau yang lebih kecil. Kepulauan Perhentian mempunyai iklim tropika dengan suhu sekitar 30 darjah Celsius dan ribut peti yang kerap tetapi singkat. Akhir sekali, pemulihan penyu Kepulauan Perhentian pernah menjadi rumah bagi populasi penyu-penyu hijau dan penyu yang besar. Jabatan Perikanan menjalankan penetasan penyu di pulau-pulau untuk membantu mengatasi populasi penyu yang semakin menurun. Pemburuan telur dari pantai adalah masalah yang berterusan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izul Idham bin Muhammad Zaki dari kelas di PSU 5E. So hari ini saya akan membentangkan berkaitan format majalah saya berdasarkan tempat yang saya pilih, iaitu Pulau Kapas. Okay, first of all, saya akan membentangkan berkaitan dengan format majalah saya dahulu. Saya membuat majalah ini menggunakan aplikasi Canva kerana aplikasi ini sebenarnya mempunyai pelbagai desain yang menarik dan kreatif yang boleh saya pilih. Dan sebab itulah saya pilih untuk membuat majalah ini menggunakan aplikasi Canva. Berdasarkan tajuk utama, iaitu Pulau Kapas, saya menggunakan font Agrandir Type Black yang bersaiz 30 dan memilih warna ungu sebagai warna pilihan. Okey, seperti yang anda lihat di sinilah. Majalah kami ini menggunakan warna latar yang sama daripada awal majalah sehingga akhir, iaitu warna peach, kelabu dan ungu. Jadi pemilihan warna tulisan yang berwarna ungu
adalah untuk membezakan antara topik dengan isi maklumat yang terdapat dalam majalah. Okey, seterusnya untuk tulisan Terengganu Pantai Timur yang kita lihat ada di bawah Pulau Kapas, saya menggunakan font Marta yang bersaiz 25 yang berwarna hitam supaya menampakkan keseragaman antara warna dalam majalah. Saya memilih gambar daripada Google kerana banyak gambar-gambar yang menarik yang berkenaan dengan tajuk yang saya pilih, iaitu Pulau Kapas. Seperti yang anda lihat, gambar-gambar yang ada dalam majalah itu saya pilih mengikut aktiviti yang menarik dan mengikut tempat yang saya pilih, iaitu Pulau Kapas. Dan mengenai isi pula, untuk isi Pulau Kapas pula, saya memilih font Marta yang bersaiz 20 yang berwarna hitam supaya maklumat yang saya masukkan dalam majalah tu akan nampak lebih menyerlah dan serasi dengan warna. So bila saya masukkan warna yang yang timbul, yang orang cakap macam warna yang timbul dengan warna background, itu akan nampak lebih menyerlah dan serasi dengan warna latar yang kita pilih. Okey, next kita beralih kepada page seterusnya. Okey, saya memilih font Agrandir Type Black yang bersaiz 24 yang berwarna ungu sebagai jenis, saiz dan warna tulisan bagi subtopik yang ada dalam majalah saya. Untuk subtopik dalam majalah saya ada snorkeling, ada hiking dan ada berkayak. Itu merupakan subtopik dan saya pilih font Agrandir Type Black yang bersaiz 24 dan memilih warna ungu kerana kita tengok keserasian warna ungu dengan warna latar. Kita nampak keserasian tu menampakkan majalah itu lebih menyerlah, lebih menarik. Okey, sekarang itu saja untuk format majalah. Sekarang saya akan membentangkan pula mengenai tempat pilihan saya, iaitu Pulau Kapas. Ada yang tertanya-tanya, ada yang tanya-tanya apa yang menariknya tentang Pulau Kapas ni. Okey, kita tahu Pulau Kapas ni terkenal dengan keindahan pantai dan air lautnya yang sangat jernih seperti kristal. Dan untuk pengetahuan semua, Pulau Kapas yang terletak di Marang, Terengganu merupakan salah satu pulau yang popular di serata dunia, bukan sahaja di Malaysia sahaja. Antara ketiga-tiga pulau yang terdapat di negeri Terengganu, Pulau Kapas merupakan destinasi yang sangat sesuai lah untuk percutian bajet. Sama ada untuk pergi bersama kawan-kawan ke ataupun pergi dengan ahli keluarga ke, kerana kosnya sangatlah rendah jika nak dibandingkan dengan Pulau Redang dan Pulau Perhentian. So, alang saya bagi tahu mengenai ketiga-tiga pulau ni. Kita tahu bahawa Pulau Kapas kos dia lagi rendah daripada Pulau Perhentian dan Pulau Redang. So, kalau mana-mana antara kita nak jalan-jalan Terengganu ke, saya mau nak pergi jalan-jalan Terengganu, nak pergi holiday, saya mungkinlah Pulau Kapas. Sebab mana? Sebab Pulau Kapas ni paling murah kalau nak banding dengan pulau-pulau yang lain. Kita kecek Terengganu sikit, baru nampak pure sikit. Okey, untuk pengetahuan semua, Pulau Kapas ni lebih menekankan konsep bajet. Kerana di sana semua tempat penginapan tidak ada yang setaraf 5 bintang, dan tempat penginapan di Pulau Kapas lebih kepada chalet bajet. Iaitu pengenalan untuk Pulau Kapas. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang menarik di Pulau Kapas. Jadi first kali kita tahu aktiviti yang paling wajib jika pergi ke pulau ialah snorkeling. Okey, seperti mana pengalaman saya sendiri,
Apabila snorkeling, kita akan rasa lebih tenang, kerana bila kita tengok pemandangan bawah laut, kita tengok pelbagai batu karang yang pelbagai warna, kita dapat tengok pelbagai jenis ikan, dan kita pun berpeluang untuk tengok dan sentuh dan pegang penyu yang seperti mana kita tahu binatang yang hampir pupus pada masa kini. Bila kita snorkeling, kita tengok pemandangan dasar laut tu, memang automatik kita akan rasa tenang, kita akan rasa fikiran kita ni lapang. Sebab itulah aktiviti yang paling wajib jika pergi ke Pulau Kapas ialah snorkeling. Seterusnya, selain daripada snorkeling, aktiviti hiking juga boleh dilakukan di Pulau Kapas, kerana di Pulau Kapas ada satu bukit yang sangat popular, iaitu dinamakan sebagai Bukit Singa. Sebab apa dinamakan sebagai Bukit Singa? Kerana dari sudut pandangan bahagian tepi bukit itu menyerupai seperti seekor singa. Okey, saya akan bagi tahu apa yang menariknya bila hiking di Bukit Singa ni. Okey, mostly pelancong yang datang ke Pulau Kapas yang mendaki Bukit Singa adalah bertujuan untuk melihat pemandangan. Pemandangan dari atas, dari puncak bukit tu sangat menarik. Dan walaupun jarak yang boleh dikira sangat jauh lah, dan memakan masa selama lebih kurang 40 minit untuk sampai ke puncak bukit itu, semestinya ianya berbaloi. Sebab apa? Kerana para pelancong boleh menikmati pemandangan dari puncak atas sana. Kebanyakan para pelancong yang mendaki Bukit Singa, kebanyakannya akan mengambil beberapa keping gambar daripada puncak atas sana, puncak atas bukit itu, kerana pemandangannya yang sangat cantik, menampakkan seluruh kawasan Pulau Kapas. Okey, akhir sekali, aktiviti yang menarik yang terdapat di Pulau Redang ialah aktiviti berkayak. Untuk pengetahuan semua, kebanyakan pakej yang ditawarkan oleh agensi pelancongan tak termasuk dengan aktiviti berkayak. Jadi aktiviti berkayak ni adalah sebagai aktiviti tambahan yang terdapat di Pulau Kapas. Okey. Jadi jika para pelancong berminat untuk melakukan aktiviti berkayak, para pelancong perlu membayar RM20 sahaja dalam tempoh masa 1 jam berkayak. Harga yang sangat murah dan berpatutan, dan masa untuk berkayak pun agak lama. Jadi tak hairanlah kalau mana-mana pelancong yang datang yang ingin berkayak boleh membuat bayaran sebanyak RM20 untuk satu tempoh dalam masa 1 jam berkayak lah di sana. Dan kebiasaannya pelancong yang melakukan aktiviti berkayak akan berkayak pada waktu petang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Okey, jadi untuk siapa-siapa, pekat sangat Terengganu. Jadi untuk siapa-siapa yang ingin melancong dengan kawan-kawan atau ahli keluarga, bolehlah pilih Pulau Kapas sebagai destinasi pelancongan. Kerana satu, kita tahu Pulau Kapas terkenal dengan keindahan pantai dan laut. Yang kedua, kos yang sangat rendah. Itu yang paling penting. Jadi itu saja perbincangan saya pada hari ini. Sebenarnya saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Jauhari bin Azhar. Saya dari kelas DPHU 5D. Di sini
saya telah memilih Pulau Redang sebagai tugasan majalah yang telah diberikan oleh Madam Aziati. Okey, saya akan menerangkan format bagi majalah yang telah saya buat. Untuk jenis tulisan saya menggunakan font Marta yang bersaiz 20. Untuk warna tulisan saya menggunakan warna hitam. Untuk tajuk iaitu Pulau Redang, saya menggunakan font Agradir Type Black yang bersaiz 30. Saya menggunakan warna ungu untuk tajuk. Untuk tulisan Terengganu Pantai Timur, saya menggunakan font Marta yang bersaiz 25 dan saya memilih warna hitam. Untuk tajuk kedua pula, yakni Pasir Panjang, saya menggunakan Agrandi Type Black yang bersaiz 24 dengan warna ungu. Bagi gambar saya ambil dari sumber Google, yang mana di Google itu terdapat banyak gambar yang menarik. Untuk background pula, seperti yang telah dipersetujui ahli kumpulan kami, untuk mengambil warna peach dan terdapat sedikit corak yang berwarna ungu dan kelabu. Saya telah memilih aplikasi Canva bagi menyiapkan tugasan majalah ini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai Pulau Redang dan Pasir Panjang. Pulau Redang adalah sebuah pulau yang mana terletak di perairan Laut Cina Selatan dan ianya merupakan salah satu daripada 9 buah pulau yang membentuk Taman Laut Kepulauan Redang di negeri Terengganu. Di Pulau Redang terdapat tempat pemeliharaan penyu dan Pulau Redang ini adalah antara salah satu pulau yang terbesar di Pantai Timur. Pulau Redang mempunyai 2 bangkai kapal yang mencipta sejarah, iaitu HMS Putra Wales dan HMS Repulse yang telah ditenggelamkan di sini pada permulaan Perang Dunia Kedua, dan ianya mewujudkan suasana bagi penduduk Jepun di tanah Melayu. Okey, Pasir Panjang pula. Pasir Panjang adalah sebuah pantai yang mana ianya dinamakan sebegitu kerana pantai tersebut agak panjang dan luas. Di Pasir Panjang ini banyak kemudahan yang boleh didapati, seperti contoh warung makanan, pusat karaoke dan banyak lagi. Di Pasir Panjang juga ada menyediakan resort yang berdekatan dengan pantai. Okey, untuk slide yang kedua pula, saya menggunakan format yang sama dengan slide yang pertama. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang makanan-makanan yang menarik di Pulau Redang. Okey, Pulau Redang ni terdapat pelbagai medan selera yang boleh didapati. Antaranya medan selera Laguna, Summer Point dan Kopi Tiang Redang Beach. Terdapat juga makanan-makanan tempatan seperti roti canai, seperti burger, nasi dan mi. Bukan itu sahaja, terdapat juga masakan barat seperti fish and chip, chicken chop, lamb chop dan juga steak yang dapat diperolehi dengan harga dari RM10 hingga ke RM15. Jika anda sekeluarga suka pencuci mulut, di Pulau Redang ada menyediakan pencuci mulut seperti ais kacang dan aiskrim. Selain itu, Pulau Redang juga ada menyediakan warung yang menjual keropok leko, cempedak goreng dan lain-lain. Okey, aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di Pulau Redang pula. Pulau Redang ada menyediakan banyak aktiviti yang dapat kita lakukan bersama orang tersayang. Antaranya menyelam ke dasar laut, melihat penyu dan meneroka Pulau Redang semasa trekking. Bukan itu sahaja, Pulau Redang juga ada menyediakan khidmat spa untuk para pengunjung yang suka memanjakan diri mereka di spa. Selain itu, anda juga boleh menikmati keindahan ciptaan Tuhan dengan melihat matahari terbenam di Pulau Redang. Okey, yang terakhir sekali,
saya akan menerangkan format untuk cover belakang. Kami menggunakan jenis tulisan Marta yang bersaiz 30 dengan tulisan yang berwarna hitam. Untuk tajuk senyum, kami menggunakan font Adumu regular yang bersaiz 50, juga berwarna hitam. Dan untuk tulisan Sokmo, kami menggunakan Alpha/1 yang bersaiz 80. Ianya juga berwarna hitam. Kami telah mengambil ayat daripada kitab suci Al-Quran, daripada surah Al-Mulk, yakni ayat yang ke-15. Untuk background, kami meletakkan background yang sama dengan background dalam majalah. Okey. Assalamualaikum, saya Muhammad Izzul Idham bin Muhammad Zaki. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan cabaran. Okey, cabaran yang dapat kami simpulkan di sini semasa menghasilkan majalah ialah cabaran semasa memilih gambar rujukan. Memilih gambar rujukan pun merupakan suatu cabaran kerana ada dalam kalangan kami memilih gambar-gambar yang menarik, tetapi apabila kami letakkan dalam majalah, ia kelihatan kabur dan tidak jelas. Jika gambar yang diletakkan dalam majalah itu kabur dan tak jelas, jadi ianya menjejaskan majalah. Kami mementingkan kekemasan, dan jadi kami perlu memilih dan mengenal pasti gambar yang elok dan yang sesuai, yang bertepatan dengan tajuk serta konten yang kami pilih. Okey, seterusnya ialah penggunaan aplikasi untuk membuat majalah. Ini merupakan satu cabaran yang bagi kami sangat besar kerana kita perlu tahu bahawa tidak semua yang berkemahiran membuat majalah menggunakan aplikasi yang tertentu. Jadi, bagi yang kurang berkemahiran, ianya menjadi suatu tugasan yang amat sukar. Jadi, bukanlah semua dalam kalangan kami ni mahir menggunakan aplikasi, tetapi kami cuba sedaya upaya kami untuk membuat majalah ini supaya kelihatan lebih menarik dan lebih tersusun dengan rapi. Selain itu, cabaran lain yang kami dapat simpulkan semasa menghasilkan majalah ialah penetapan jenis font, saiz dan warna mengikut kesesuaian warna latar, warna background. Adalah satu cabaran yang sangat besar lah bagi kami kerana ianya menampakkan satu keserasian dari segi jenis font dan saiz yang dipilih, warna font, yang kita perlu relate kan, kita perlu matchingkan dengan warna background majalah kita. Ianya perlu dilihat dengan lebih cekap, dengan lebih jelas supaya penetapan jenis font dan saiz sepadan dengan warna background. Okey. Seterusnya, cabaran semasa membuat majalah yang lain ialah pengumpulan maklumat. Kerana firstly, kita kena tahu bukan semua maklumat yang kita cari semua daripada sumber yang sahih. So kami perlu mengenal pasti setiap maklumat yang kami kumpul tu adalah dari sumber yang betul, dari sumber yang tepat dan terkini. Kerana ada dalam kalangan kami mendapati maklumat yang kami jumpa diambil daripada sumber yang tidak tepat, dan itu yang membuatkan kami lebih berhati-hati ketika mengumpul dan mencari maklumat. Okey, akhir sekali, cabaran lain semasa kami menyiapkan membuat majalah ialah membuat penilaian dan maklum balas. Okey, sebelum kami menghantar tugasan dan setelah kami menyiapkan tugasan, sebelum dihantarlah kepada pensyarah, kami perlu membuat semakan semula dan membuat perbincangan supaya apa majalah yang kami buat itu mendapatkan kata putus dan persetujuan dari kesemua pihak, supaya kesemua pihak berpuas hati dengan apa yang dimasukkan dalam majalah yang
apa yang dimasukkan dalam majalah sebelum dihantar kepada pensyarah. Seterusnya, apa yang kami dapat sepanjang kami menyempurnakan tugasan majalah ini ialah, first kali bila kami menyiapkan majalah ni, kami dapat menambah ilmu pengetahuan umum melalui pembacaan tambahan. Contohnya lah, setiap maklumat yang kami cari, yang kami kaji, ianya merupakan suatu ilmu baru. Dan ilmu baru tu memang sangat berkesan, memang sangat berguna lah untuk diri kita, untuk diri kami. Seterusnya, kami dapat mengenali tempat-tempat yang menarik di negeri orang. Apa yang menariknya? Contohlah, apabila seseorang buat kajian berkaitan dengan negeri orang lain, mereka dapat mengkaji dan mereka akan mengetahui apa keistimewaan yang ada di dalam negeri tersebut. Seterusnya, apa yang kami dapat sepanjang menyempurnakan tugasan majalah ialah kami dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kerana untuk pengetahuan semualah, ini kali pertama kami ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi satu kumpulan dalam subjek agensi pelancongan Islam. Jadi sambil-sambil kami menyiapkan majalah, kami dapat bersuai kenal dan kami dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey. Selain itu juga, kami dapat mengetahui aplikasi yang sesuai untuk membuat majalah. Seperti yang majalah yang saya buat lah, yang kami buat lah, seperti Canva. Kami menggunakan aplikasi Canva kerana kami dapati banyak pilihan desain yang menarik yang boleh kami pilih. Jadi itulah sebabnya kami menggunakan Canva sebagai suatu aplikasi untuk kami membuat majalah. Akhir sekali, apa yang kami dapat sepanjang menyempurnakan tugasan majalah ini ialah kami dapat bertukar-tukar idea semasa menghasilkan majalah. Contohnya, kami membuat majalah mengikut hasil perbincangan, dan pada waktu perbincangan tu masing-masing mengeluarkan dan menyumbangkan idea yang sangat kreatif, sehinggalah terhasilnya majalah seperti yang anda lihat sekarang ini. Walaupun kita dapat lihat daripada awal muka hadapan sehinggalah muka belakang majalah, walaupun kita tengok sama dan boleh dikatakan simple, tapi insya-Allah maklumat dan input yang ada dalam majalah ini adalah berdasarkan maklumat yang kami kaji dan kami teliti, dan kami dapat yang kami dapat menerusi maklumat-maklumat yang tepat dan sahih. Jadi itu saja perbincangan saya pada hari ini. Segala yang kurang mohon ampun. Okey, itu dia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.